Dua soalan bertulis. Yang pertama, mengapa Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar selama 13 tahun di Makkah? Ke mana? Untuk apa sebenarnya? Untuk pulang kepada Sarah? Itu soalan dia. Okey. Bagus soalan ini kerana saya rasa saya ada terlepas pandang. Boleh rekod hadis Bukhari 3364 untuk bacaan lanjutan lah, kalau rajin boleh cari. Hadis dia panjang lebar tentang Ummu Ismail. Ummu Ismail, cerita hadis panjang lebar, iaitulah asal usul sa'i. Ya, asal usul sa'i. Hadis Bukhari 3364. Saya bacakan yang ringkas sahaja, iaitulah keyword penting kepada peristiwa ini yang menjawab persoalan. Apabila Ibrahim sampai di Baitullah, walaysa bimakkata yawma idzin ahadun walaysa biha ma'un fawada'ahuma hunalika wa wada'a indahuma jiraban fih. Bila sampai di Makkah pada waktu itu tak ada seorang pun manusia dan tiada air. Diletakkan di situ oleh Ibrahim alaihissalam kerana wahyu daripada Allah. Apabila diletakkan anak dan isterinya di situ, baginda terus berpaling dari keduanya. Maka Ummu Ismail memanggil suaminya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala shay'." Wahai Ibrahim, mahu ke mana? Dalam keadaan kamu tinggalkan kami di lembah kering kontang, tiada manusia dan tiada apa-apa. Faqalat lahu dhalika miraran. Ummu Ismail bertanya berkali-kali. Ini menunjukkan Ibrahim tidak menjawab. Wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Ibrahim tidak lagi berpaling kepada isterinya. Faqalat lahu, kerana Ibrahim tidak bercakap lagi. Kenapa Ibrahim tidak lagi berkata-kata? Mungkin kerana sebab ataupun tidak dapat menahan ujian berat yang Allah Ta'ala beri. Ia mungkin juga menjelaskan apa yang dikatakan redha. Each word akan beri kesan pada si isteri. Ya, jangan beri janji kosong pada isteri, kerana keadaannya lebih memuji, kerana dia dengan bayi. Kalau bayi itu kita bawa pulang tak apa lagi, ni bayi dengan mak. Jadi berat ujian tu, tuan-tuan. Bayi yang masih lagi menyusu, ya, masih lagi turdi'uhu, masih lagi menyusu. Faqalat lahu, maka kerana si suami yakni Ibrahim berdiam diri walau telah ditanya berkali-kali, akhirnya Hajar bersuara, subhanallah, Allahu alladhi amaraka bihadha? Qala na'am. Allahkah yang memerintahkan ini semua? Ibrahim jawab, ya. Qalat, berkata Hajar, idzan la yudayyuna. Thumma raja'at. Tuan-tuan nampak tak? Hajar bila suami tidak bersuara lagi, dia bantu suami kemukakan jawapan. Kental iman Hajar, tuan-tuan. Adakah Allah perintahkan ini semua? Jika jawapannya ya, ketahuilah kami tidak akan dibiarkan. Si isteri menenangkan semula si suami, kemudian dia pun berpaling kembali kepada bayinya. Dia tidak memberatkan hati si suami untuk meninggalkan, ya. Dia tak kata, abang fikir baliklah abang buat apa. Tak ada.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah wanita besi, tuan-tuan. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana 'inda thaniyah haitsu la yarawnahu istaqbala biwajhihi ila baitillah wa da'a rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar' 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Tuhan, saya meninggalkan zuriat saya di lembah kering kontang tetapi hampir dengan rumahmu yang diharamkan daripada pencerobohan. Jadikanlah mereka menunaikan salat, tidak putus hubungan denganmu. Allahu Akbar. Ya, dan berlakulah hadis panjang lebar tentang senario Ismail sudah kelaparan dan susu ibu sudah kehabisan. Ya. So saya harap soalan ini terjawab. Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya dalam keadaan dia sendiri tidak menjangkakan. Allah perintahkan mula-mula pergi ke Baitullah, bawa isteri dan anak. Jadi dah dalam fikiran ni kita akan berhijrah dan bina kehidupan baru di Makkah. Tapi sebenarnya tiada kehidupan baru melainkan pada isteri dan anakmu sahaja. Lalu sudah pasti baginda melakukan kerana Allah, tiada kaitan dengan Sarah kerana cemburu Sarah kepada Hajar adalah Israelian. Abang bawa dia pergi jauh-jauh, saya tak boleh nampak dia dengan anak tu. Pergi bang, pergilah ke Mekah. No, perintah Allah. Okey, Nabi Ibrahim banyak memelihara kambing dan unta. Minta maaf ya, saya sangat mementingkan sumber. Jadi di mana cerita Nabi Ibrahim banyak memelihara kambing dan unta? Saya percaya ya, sebab Nabi-Nabi memang Rasulullah bersabda mereka kebanyakannya memelihara kambing. Dan kejap lagi ada cerita memang Nabi Ibrahim juga memelihara anak lembu, ya, untuk dikorbankan bagi meraihkan tetamunya. Tapi tidak ada zuriat. Nabi Ibrahim pernah bernazar kalau dia ada anak, dia akan sanggup korbankan anak berkenaan. Adakah disebabkan bernazar atau disebabkan perintah Allah dia dikorbankan? Wallahu alam, tak ada sumber yang sampai kepada saya yang mengatakan anak tu kena korban sebab nazar dia. Tak ada. Cerita nazar dalam Quran hanya cerita Hannah, ibu Maryam. Yang lain tak jumpa. Yang lain tak jumpa. Jadi minta maaf ya, saya hanya boleh jawab begitu saja. Okey. Kita sedang berada pada adegan Nabi Ibrahim sebagai seorang suami. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Okey. Selamat datang kepada kisah Nabi Ibrahim di Palestin. Kisah ini berlaku selepas Nabi Allah Ibrahim telah sempurna membina Baitullah. Peristiwa ini terjadi selepas Nabi Ibrahim telah menyempurnakan ketaatan bersama anaknya Ismail dalam peristiwa korban. Baginda selepas peristiwa korban telah pulang semula ke Palestin. Kenapa? Ya, kerana kaum baginda kerana Sarah, keluarga baginda yang utamanya di sana. Tetapi baginda pulang bukan sekadar pulang kepada keluarga besarnya, tetapi kerana perintah Allah untuk membina Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibina selepas peristiwa ini, iaitulah 40 tahun selepas pembinaan Masjidil Haram berdasarkan hadis. 40 tahun selepas pembinaan Masjid Al-Haram. Jadi mana dulu dibina? Masjidil Haram. Besar ganjaran ya kedudukan Masjidil Haram. Pada satu hari Nabi Ibrahim didatangi oleh para malaikat dalam rupa paras manusia, cantik, indah, tampan dan bercahaya. Ada yang menyatakan 3 orang, bahkan ada yang menyatakan 10 orang. Kita ambillah pendapat 3 orang. Dan mereka mengucapkan salam, ketuk pintu, dan Nabi Ibrahim
mendapati kelihatan seperti orang-orang soleh, lalu dipersilakan masuk walaupun tidak mengenali, kerana melihat kepada mereka ini seperti orang musafir dari jauh yang kelihatannya seperti bawa banyak kebaikan. Ya, ini dapat dilihat dengan mereka memberi salam dan Nabi menjawab salam. Dan bila mereka masuk ke dalam ruang tamu, Nabi Ibrahim terus ke dapur dan meminta Sarah pergi ke belakang rumah, cari anak lembu untuk kita sembelih, ya, dan kita panggang bagi tetamu kita 3 orang ni. Soalan, satu ekor anak lembu untuk 3 orang. Uyuh. Orang dulu besar-besar. Oh, kalau orang dulu besar-besar, jangan dibuka pintu tu, lagi dulu, kan? Tak, bila rupa paras manusia, maknanya memang manusia yang sesuai dengan zaman berkenaan. Di sini para ulama, ya, menyatakan betapa Nabi Ibrahim ni melihat mereka ini, ya, adalah pemimpin-pemimpin kaum. Mereka bukan sekadar orang soleh, kelihatan air muka mereka air muka pemimpin besar. Mereka ni seperti duta-duta negara. Memang diorang duta pun duta kerajaan langit. Tengok air muka ni, semacam lain ada orang ni. Mereka ni seperti wakil kerajaan. Jadi kita beri banyak-banyak yang tapau-tapau ni bukan untuk diorang, untuk diorang bawa balik kepada kaum diorang. Bawa balik kepada kaum diorang. Tuan-tuan, tetamu yang datang ke rumah, kalau orang soleh, jangan biar dia pulang tangan kosong. Bukan maksud saya bagi hadiah kat saya, bukan. Maksud saya, kalau ada orang soleh, jemput-jemput datang ke rumah. Kerana kita tak tahu doa dia tu mustajab. Dan berilah sesuatu benar-benar ikhlas sebagai sedikit buah tangan untuk dibawa pulang. Jadi disebut di sini anak lembu kerana Ibrahim melihat mereka seperti pemimpin kaum. Okey, pemimpin kaum. Dan ayat ini juga menunjukkan Nabi Ibrahim sangat menghormati tetamu. Sehingga kan, ya, beliau tak nak sambut tetamu dengan kuih tak nenah saja. Minum-minum kopi, ya, tak boleh. Kita kena hidangkan dengan sebaik-baik hidangan, ya Sarah. Orang yang berbuat baik kepada tetamu, Allah akan berbuat baik kepada dia. Nabi Ibrahim tidak berkira langsung. Lepas beli tu pastikan bahagian kaki dia kita jamu dia orang. Astagfirullah. Ya. 1 ekor tu kita tapau bungkus elok-elok. Nak katanya anda tak berkira nak bagi yang terbaik pada orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Anda tak berkira, anda akan beri pada orang apa yang terbaik pada anda. Makin banyak anda beri pada orang, anda tolong orang musafir ni, doa dia orang mustajab. Anda tolong dia orang dengan berikan banyak, Allah akan tolong anda dengan rezeki yang banyak. So Nabi Ibrahim sangat meyakini rezeki Allah. Dia tidak berkira dengan apa yang diberi kepada tetamu-tetamu ini. Dan selepas selesai dimasak oleh Sarah dan dihidangkan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih. Jemput makan tuan-tuan, ya, budu dah ada, kicap dah ada, sambal semua dah ada. Alhamdulillah. Jemput, silakan. Ya, silakan. tak ada apa-apa, tak ada racun apa. Silakan. Memang buat lillahi ta'ala. Silakan. Tetamu-tetamu ini seperti tak ada keinginan langsung. Tengok pun tidak. Ya.
Jadi Nabi Ibrahim mula garuk kepala. Allahu Akbar. Sarah di dapur mula cemas, mula mencari-cari naik. Mana telefon tu? Sebab kalau mereka datang, kita tak kenal, kita jamu makan, dia tak nak. Habis tu datang buat apa ni? Tapi malaikat-malaikat ni tidaklah matanya liar. Memantau, kok ada peluang. Tak ada tuan-tuan. Ya, para malaikat barangkali menundukkan pandangan. Sebab kita kena ingat, malaikat walaupun rupa paras manusia, dia adalah malaikat. Dia tak ada perasaan. Dia tak ada common sense. Terima kasih kerana menyajikan. Kami dah kenyang. Tak ada. Mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka datang untuk dua tujuan. Selagi tak ada kaitan dengan dua tujuan tu, mereka senyap je. Ya, mereka meraihkan Nabi Ibrahim barangkali ada urusan di dapur, maka mereka tak dapat umumkan lagi. Tapi rupa-rupanya yang disajikan adalah hidangan. Dan pada waktu ini Nabi Ibrahim mula rasa ketakutan. Allah sebut baginda mula rasa takut, cemas. Dan ketika sudah nampak pada air muka Nabi Ibrahim cemas dan takut, malaikat cepat-cepat menenangkan. Wahai Nabi Allah, bertenang. Kami datang untuk satu urusan penting. Ya, kami adalah malaikat yang diutuskan. Kami bukan manusia. Kami cuma datang dalam rupa agar kamu tidak terkejut. Kalau kami datang dengan rupa sebenar, tak ada manusia akan sanggup melihat. Malaikat dalam rupa paras benar. Hatta Nabi SAW melihat Jibril duduk atas kursi pingsan. Apatah lagi para malaikat. Kami datang untuk tuju kepada kaum Nabi Lut, saudaramu. Lut tadi kan beriman lepas peristiwa lontaran ke dalam api. Jadi apabila situasi ini diumumkan, ni baru ada cerita isteri yang dididik suami ni. Macam mana Nabi Ibrahim kesan didikan tarbiyah kepada si isteri. Apa yang berlaku ini adalah nak katanya bukan sekadar Sarah punya respon, tetapi menunjukkan si suami didik dia apa selama ni. Iaitulah wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Apabila Sarah selesai memasak tadi, dia tidak duduk di dapur jahit baju. Dia pasang telinga dengar dari balik pintu. Si Abel kecek Gabriel tu dengar. Dan bila suami cemas, dia pun cemas. Nak buat macam mana ni? Tetapi bila malaikat sudah mula memperkenalkan diri mereka dan tujuan kedatangan, dia pun yang sedang berdiri. Sila berikan perhatian pada perkataan qa'imatun. Perempuan itu ketika itu berdiri. Walaupun kecil perkataan ni, tetapi dia menunjukkan sepanjang suami bersembang dengan tetamu, isteri bukan duduk baca FB kat dapur. Isteri pasang telinga betul-betul. Maknanya benar-benar sensitif. Apa bakal dibincangkan? Berdiri orang tua umur 90. Berdiri untuk dengar apa berita yang nak disampaikan sebenarnya. Sampai tak jamah masakan aku, ada benda tak kena kepada masakan aku. Okey? Dan bila dia dengar malaikat kata kami datang kepada kaum Lut, dia ketawa. Bukan mudah nak jumpa cerita ketawa dalam Quran. Apatah lagi wanita ketawa. Dan inilah cerita satu-satunya wanita yang ketawa. Maknanya okey dia ketawa. Soalan. Kenapa dia ketawa? Kalau ikut dalam kurungan, dia ketawa kerana hilang perasaan takut. Ini satu tafsiran.
Maknanya cemas, tetapi akhirnya lah malaikat rupanya. Lega. Itulah nak katanya. Allah mulia keluarga kita ni, malaikat datang. Ya Allah. Ya. Tafsiran kedua, dia ketawa sebab dia dah lama geram dengan kaum Sodom yang melampau batasan. Bukan tak sampai ke telinga mereka perkembangan anak saudara Nabi Ibrahim ini. Tak tahu bagaimana, tetapi memang sentiasa kedengaran perkembangan dari semasa ke semasa, iaitulah tentangan yang dihadapi oleh Nabi Allah Lut alaihi salam. Berita tu barangkali sampai, dan sampai ke satu tahap Sarah mengharapkan supaya mereka mendapat balasan. Ini Sarah, bukan Nabi Ibrahim, tetapi Sarah. Dan apabila berita ini disebut, kami datang kepada kaum Nabi Lut, seolah-olah yes, dia macam tu dah lebih kurang. Maknanya Allah akan beri pembalasan kepada generasi melampau batas 10-15 tahun Nabi Lut berdakwah. Mereka tidak beriman walau seorang, dan cuba mewariskan kepada dunia perbuatan homoseksual yang sangat terkutuk, dan bukan cara itu untuk mendapatkan zuriat. Jadi inilah wanita pertama menentang LGBT. Inilah wanita yang sensitif dengan perkembangan bukan negaranya sendiri. Cakna politik dalam bahasa kita gini. Wanita yang ambil berat perkembangan orang lain. Bukan mudah nak ada wanita seperti ini, tetapi inilah kualiti didikan tarbiyah ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semasa dia gelak alhamdulillah malaikat, dan alhamdulillah kaum itu akan menerima pembalasan. Masa dia gelak-gelak malaikat pun berkata, kamu yang gelak tu. Kamu? Ya saya. Kamu mengandung. Ulang balik. Ya, jangan nak prank ya. Ulang balik. Ya, tengah duk gelak elok-elok, malaikat kata kepada Nabi Allah Ibrahim, kami datang nak beri berita gembira. Yang gelak tu yang isterimu itu Allah kurniakan anak. Cuba letakkan dirimu di tempat Sarah, umur 90, kahwin umur 30, berapa tahun mandul, redha dah, tak ada anak redha dah. Tiba-tiba yang beritahu pregnancy test positif, tak adalah, yang tak ada, gurau je ya. Yang beritahu kamu akan dapat anak, tuan-tuan, dalam keadaannya ya, tiada sebarang hubungan, tiada yang pelik bagi Allah untuk mewujudkan Yahya dalam rahim isteri Zakaria. Samalah peristiwa itu berlaku kepada isteri Ibrahim alaihi salam. Tak ada yang pelik, tak ada yang mustahil. Allah boleh adakan zuriat, Allah juga boleh menghapuskan zuriat yang melampau batas di negara Sodom. Dia mematikan, dia menghidupkan. Okey? Jadi Allah Ta'ala mengumumkan menerusi para malaikat, kamu akan dapat anak, dan kami beritahu lebih awal, namanya Ishak. Dia siap nama dah ada, 9 bulan pun tak berlaku lagi, anak dah ada nama dah. Allahu Akbar. Dan dia akan dapat anak lagi, cucu kamu namanya Ya'qub. Allahu Akbar. Pemberitahuan dari masa hadapan. Ya, pasti berlaku. Ya, ya, kalau doktor buat ucapan begitu kan, bila kita punya PT positif kan, kamu dapat anak namanya sekian, dan anak tu akan dapat anak lagi. Ya. Dan lihat ya bagaimana wanita ini respon. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Kamu, ya betul. Bagaimana saya boleh ada anak? Ya, bagaimana saya boleh ada anak? Ya, terjemahan rasanya lagi, bagaimana saya boleh ada anak
sedangkan saya ini ajuz, saya ini sudah terlalu tua, ya, ajuz, lemah, ya, lemah maknanya tidak boleh memperolehi anak ataupun aqim, ya, ajuz sudah 90 lebih, dan ni suami saya ni, kalau kamu nak kenalnya, ni suami saya ni Ibrahim, kamu tengok sendirilah, tengok dia sendiri, dia sudah terlalu tua. Cakap betul-betul ni, betul ke ni? Sesungguhnya ini sangat ajaib. Tak ada ajaibnya, tak ada ajaibnya. Semuanya hanya dengan kun fayakun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengucapkan salam kepada ahli keluargamu, ya, kesemuanya sekali, dan dia sangatlah terpuji lagi maha mulia. Dan saya rasa ini yang paling penting, iaitulah Nabi Ibrahim punya karakter tidak sama dengan isterinya. Rumah tangga ni seronok bila dua karakter berbeza bersatu. Kalau semua sama, asyik suka makan benda sama je, suka sama, semuanya sama je, mana seronoknya rumah tangga kan, ya? Jadi perbezaan dia panggil unity in diversity, gitulah. Jadi rupanya karakter Nabi Allah tidak seperti isterinya. Yang perbezaan ini nampak apabila ketakutan itu hilang, bahkan berlakunya kegembiraan di atas berita yang telah disampaikan. Yang gembiranya, yang tidak percaya kepada apa yang sedang berlaku, yang diterangkan dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain, Az-Zariyat, Allah gambarkan kegembiraan isteri. Az-Zariyat, Allah gambarkan kegembiraan isteri, ya, fa'aqbalat, ya, dia menerima berita itu fi sarratin, ya, fasakkat wajhaha, dia menerima berita itu dengan suara yang terkejut sambil menampar-nampar ataupun menepuk-nepuk mukanya. Itulah dia kurang. Subhanallah, ya, Quran sampai menghargai perasaan yang ada kepada wanita. Halus bahasa Quran, nak katanya sangat manusiawinya bahasa Quran ni. Allah itu, ya, sangatlah tinggi kedudukannya, mulia, ya, penuh dengan kesempurnaan. Tapi bila berfirman, dia berfirman kepada manusia. Dia menggunakan bahasa manusia boleh faham, dan dia menggambarkan dimensi kemanusiaan. Bagaimana tidak tergambarnya kegembiraan itu sampai aku ke ni? Ini aku ke ni? Betulkah aku ke ni yang terima berita ni? Kau orang salah alamat ke apa ni? Itulah lebih kurangnya, tuan-tuan. Wa qalat ajuzun hakim, ya. Tetapi Nabi Ibrahim sebaliknya, bila berita gembira itu disampaikan, dia gembira, tapi gembira dia sekejap je. Kamu beri berita gembira, Alhamdulillah, tapi saya nak kembali kepada tujuan asal kamu datang. Kamu ada mention datang kepada kaum Nabi Lut, kan? Okey, boleh tak kalau saya cadangkan supaya beri masa sedikit kepada Lut? Kalian pulang semula, datang pada masa akan datang. Beri tempoh sedikit, please. Nabi Allah Ibrahim yujadiluna, dia telah meminta supaya kedatangan ini ditangguhkan. Kedatangan kepada kaum Nabi Lut ini ditangguhkan. Berlakunya jidal, ya, bukan debat, tetapi perbezaan pendapat dalam keadaan yang harmoni. Seolah-olah minta maaf kalau saya boleh beri pandangan. Bolehkah saudara-saudari berilah setahun dua kepada Lut untuk meneruskan perjuangan? Siapa tahu ada seorang dua lagi beriman. Lalu jawapan daripada para malaikat, dan sebelum malaikat beri jawapan, Allah rakamkan kenapa Ibrahim ucap begitu. Dan ini adalah sifat ketiga Nabi Ibrahim selepas Siddiq. Yang kedua, ummat. Yang ketiga, awah, halim. Yang keempat, awah,
Yang kelima, Munib. Saya hanya akan terangkan Halim. Jadi, kalau anda masih ingat cerita Nabi Ismail tadi, anda boleh faham dah makna Halim. Halim maksudnya apa? Dia bukan setakat sabar. Kalau berdasarkan cerita Nabi Ismail tadi, ia adalah respon spontan. Orang yang sudah berpengalaman lama bersabar. Sabar ni dia boleh berlaku, orang yang halim adalah bukan sekadar orang yang sabar, orang yang mana sabar tu telah jadi darah daging dia. Maksudnya apa jua terjadi, spontaneous responnya adalah dia akan cakap benda-benda baik je. Ada orang dia sabar, tetapi kita nampak mulutnya tak cakap apa. Ada orang sabar tapi tidak boleh menyebabkan orang lain sabar. Apabila anda sabar dan membantu orang lain bersabar, apa yang disebut oleh surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Anda bantu orang lain untuk terus sama bersabar. Kita ni jam, ya, saya harap semua orang bersabar. Itu tandanya dia sudah ada sikap halim. Bukan dia seorang saja boleh bersabar, dia boleh menjadi sebab orang lain pun turut sama bersabar. Sabar tu dah jadi darah daging dia. So apa jua terjadi spontan maknanya dah jadi tabiat dia untuk tak cakap benda tak elok ataupun tak berdiam diri. Orang sabar dia berdiam diri biasanya, tetapi orang yang boleh bercakap benda baik-baik, maknanya dia bukan sekadar bersabar. Okey. Jadi demikian juga Nabi Ibrahim, dia ada kualiti ni di mana memang spontan dia respon dari sudut boleh tak bersabar. Macam tu lah lebih kurangnya. Jangan tergesa-gesa pergi kepada kaum Sodom. Mungkin ada peluang lagi untuk mereka menerima hidayah. Halim ini juga bermakna anda tak sanggup ada keburukan berlaku pada orang lain. Tak nak ada keburukan berlaku pada orang lain. Jadi sangat santun, sangat lembut sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okey. Tetapi malaikat mengumumkan, wahai Ibrahim, jangan berbincang tentang perkara ini, tutup kes ini. Ini bukan perkara untuk dibincangkan. Berpalinglah kamu daripada perkara ini. Sesungguhnya peraturan dan perintah Tuhan telah datang, di mana azab sudah tidak boleh ditolak walaupun anda membantah ataupun merayu untuk disemak semula. Janji Allah akan berlaku. Sebab apa? Allah Maha mengetahui. Bagi 950 tahun pun mereka akan begitu pun. Tambahlah 1000 tahun mereka akan begitu. Allah Ta'ala Maha berpengalaman. Kaum yang berdosa, kalau dipanjang umurnya pun Allah tahu dah mereka akan kekal begitu. Jadi sudah tiada faedah dia dipanjangkan masa. Okey, alhamdulillah pukul 4.21 saya telah tamatkan secara official semua nota-nota kita, dengan harapan baca balik ayat-ayat Quran tu dengan nota berkenaan. Harap-harapnya ada faedah, ada ibrah, ada tadabbur yang boleh diperolehi, ya, yang boleh membantu kita beramal dengan jadi lebih baik, ya, pada okey. Ada tak benda-benda yang hutang yang saya minta anda remind saya? Silakan tuan. Di belakang sana. Kak Rosie, kita patut habis pukul berapa, Kak? 4:30. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz kata, Ustaz suruh ingatkan kesudahan kaum Nabi Ibrahim. Yes. Okey. Nak ambil lagi soalan ke ataupun jelaskan? Bagi saya jelaskan dulu, saya tak nak miss. Okay, keyword penting bagi menjawab soalan apa kesudahan kaum Nabi Ibrahim
Dulu punya cerita ni 80-90 tahun lepas ni, di satu tempat yang namanya Iraq, yang kita bincang pagi tadi tu. Yang pagi tadi tu 80 tahun jaraknya dengan yang petang ni. Tapi tuan-tuan, ya, bangun daripada tidur sehari je berlaku. Bangun daripada tidur. Okey. Al-Allamah As-Sa'adi rahimahullah berkata, Nabi Ibrahim berkemungkinan telah mendoakan kaumnya agar tidak dijatuhkan azab. Kerana sikap yang sama, beliau serlahkan pada kaum Nabi Lut. Cuma Allah tidak kompromi pada kaum Nabi Lut. Kemungkinan besar ada lagi orang beriman senyap-senyap di negara Ur. Tetapi sebaliknya, berdasarkan Quran, di negara Sodom tiada yang beriman kecuali Lut dan 2 orang anak perempuannya sahaja. Maka begini situasinya, ia sudah layak untuk dihentam oleh Allah. Halim adalah keyword penting. Dia tak boleh orang lain ditimpa keburukan. Kan dia cakap pada ayahnya kan, ayah akan selamat daripada perkataan dan tindakan saya yang negatif. Saya doakan ayah dapat hidayah kan? Tidak mustahil. Nabi Ibrahim yang sama, ya, memohon pada Allah, berikan kepada mereka masa, ya, berikan kepada kaum di Ur ini masa. Maka kemungkinan kaum Ur, kaum yang tidak dimusnahkan Allah dalam bentuk azab. Dalam Quran ada 3 jenis kaum. Kaum yang diazab, kaum yang tidak diazab kerana doa nabinya, dan kaum yang tidak diazab kerana taubat yang mereka lakukan. Maka cuba teka, kaum mana yang Allah tidak azab kerana mereka bertaubat sebelum azab datang? Ya, kaum Nabi Yunus alaihi salam. Kaum Nabi Yunus. Ya, silakan tuan. Tuan yang berdiri. Oh, memang saja berdiri. Qa'imatun fadhahikat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak minta Ustaz jelaskan tentang kisah 4 ekor burung dan Nabi Ibrahim. Mungkin yang saya ingat Ustaz kata ada kaitan dengan infak, dan ada saya terbaca ada kaitan juga dengan Uzair dan keledainya. Dia ada baca related kisah ni. Bagus, insya-Allah. Baik. Satu lagi Ustaz, boleh? Boleh. Oh, sama soalan. Okey. Okey, sekejap. Ada beberapa benda kita akan top up pada peta ni. Pertama sekali, ada hadis yang sahih. Ibrahim alaihi salam di akhirat, waktu saya buat luar daripada faksi ini, dia akan dipertemukan semula dengan azab. Ya, saya tak ingat hadis itu, tetapi nak katanya malunya Nabi Ibrahim di hadapan manusia atas ayahnya diumumkan sebagai, ya, ahli neraka. Ya, saya kena rujuk balik matan hadis berkenaan, tapi cukuplah saya nak maklumkan pada anda kisah Nabi Ibrahim dan berdasarkan Quran dan Sunnah, adanya pertemuan semula. Dan saya rasa ada satu lagi, ada miss kat sini barangkali. Nabi Ibrahim dah wafat, tapi sebelum berlakunya akhirat, ada lagi sekali Nabi Ibrahim walaupun dah wafat, ada cerita dia satu lagi. Dia dah wafat dah pun, tapi dia ada lagi cerita dia. Tahu tak apa cerita dia? Walaupun Nabi Ibrahim dah wafat, tapi dijumpa Nabi Muhammad tau. Dijumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Ibrahim dari alam lain, Nabi Muhammad dari alam lain. Nabi Ibrahim alam barzakh, Nabi Muhammad alam dunia sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pertemuan itu berlaku dalam hadis-hadis yang sahih, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dan pertemuan itu, ya, marhaban, ya, marhaban, selamat datang, ya, berlaku di langit yang ke-7.
yang mana di situlah adanya Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Jadi boleh lengkapkanlah di tengah-tengah ini pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, 4 ekor burung. Saya nak pergi kepada nas lah sedap sikit. Kalau nak lebih details boleh baca di bawah teduhan kisah-kisah Al-Quran. Saya ada tulis seingat saya. Okey. Ayat berapa ya? Ayat 200 berapa? 260 260. Apa kaitan dengan infak? Okey. Cerita ini dikatakan berlaku di hujung-hujung usia Nabi Allah Ibrahim. Dia sama dengan Nabi Musa. Ya, di hujung-hujung usia dia belajar sesuatu. Ya, orang yang berada di hujung usia mereka still nak belajar. Nabi Musa belajar daripada Nabi Khidir dan Nabi Ibrahim belajar direct daripada Allah. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim berkata pada suatu hari, wahai Tuhanku, sudilah menunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah berfirman, adakah kamu tidak beriman? Jawapan Ibrahim, tidak sama sekali. Saya bertanya untuk memberikan kepada hati saya ketenangan. Saya bukan tanya sebab tidak percaya. Saya bertanya untuk mengukuhkan iman. Jadi anda, tuan-puan, boleh tanya apa dua soalan asalkan boleh menambah iman. Jangan tanya soalan untuk mempertikai para rasul ataupun mempertikai ajaran agama. Ajaran yang maksud saya ajaran yang sudah tetap. Kenapa 4 rakaat? Tak boleh ketiga. Tak boleh lah begitu. Dan Allah Ta'ala bila mendengar jawapan daripada Nabi Ibrahim, maka Allah memerintahkan cari 4 ekor burung. Itu yang pertama, cari 4 ekor burung. Yang kedua, fasurhun. Okey, kalau ikut terjemahan, fasurhun ini adalah kumpulkan olehmu dan cincang kesemuanya. Kalau kita refer tafsir, fasurhunna ini ada 2 tafsiran yang saling melengkapi. Yang pertama sekali adalah jinakkan. Maksudnya burung-burung ini tahu kamu adalah tuannya dan kamu ada cara nak panggil dia orang. Cup 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 cup. Datang kepada kamu. Okey. Kemudian fasurhunna yang kedua bermaksud lepas mereka jinak kepadamu, maka matikan burung-burung berkenaan. Sembelih burung-burung berkenaan dan cincang lumat burung-burung berkenaan dan daging-daging burung berkenaan kamu letakkan di gunung-gunung. Kamu letakkan di setiap gunung, setiap juzuk daripada tubuh burung-burung berkenaan. Kemudian kamu turun ke bawah dan panggil cuk 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 cuk. Gitu. Pasti burung itu akan datang kepadamu dalam keadaan sa'yan. Okeylah. Cerita ni nak ajar apa sebenarnya? Pertama sekali Nabi Ibrahim ni macam kita. Kadang-kadang dah lama beriman, tetapi alangkah baik kalaulah Allah sudi nampakkan benda-benda pelik ni, supaya lebih kuat iman tu. Kan? Lebih kuat iman tu. Ya, sebab tu kita ni kadang kalau tak nampak langsung kita beriman, tapi kalau nampak dia bagi kesan. Sebab tu kita ada rukun Islam yang kelima. Sebab nak bagi nampak Kaabah tu, nak bagi nampak tapak kaki Nabi Ibrahim tu, nak bagi nampak Safa Marwah tu, nak bagi nampak makam Nabi tu, supaya kukuh sikit iman.
daripada tak nampak langsung. Rupanya cerita tu benar. At least kan, kalau zaman Nabi Musa, peti tabut. So ada peti tabut tu semua jadi semangat, sebab dalam tu ada tinggalan-tinggalan tongkat, kitab Taurat dan seumpama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim telah melakukan ini semua untuk tujuan apa? Untuk tujuan menyaksikan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menghidupkan semula burung-burung berkenaan, dan burung-burung berkenaan datang ke arah baginda. Apa kaitan dengan infak? Selepas tu ayat infak kan, ayat popular kan, ayat popular dibacakan ayat ini kan, ayat infak. Sebab Allah Ta'ala nak kata, apa jua yang kamu infak, kamu akan dapat balik pada hari kamu hidup semula selepas mati. Kamu akan petik balik hasil tu bila kamu datang kepadaku, kata Allah. Jadi datang balik pada Allah untuk dapat hasil, itu ada ceritanya dalam ayat ini, iaitulah burung-burung tu telah hidup balik, dagingnya bercantum, roh ditiupkan, dan mereka datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan sa'yan. Burung datang semula pada Nabi Ibrahim dalam keadaan sa'i, bukan terbang, turun daripada atas gunung. So Ibrahim tengah nampak bukan setakat burung hidup balik, dia sedang dinampakkan panorama hari pembalasan. 4. Kenapa 4? Tak ada orang tanya. Sebab 4 bukan 5. Kenapa 4? Siapa ada idea? Sebab mungkin apa idea dia selari dengan apa ulama kata. Kenapa Allah mention 4 ekor burung? Betul, Kak Rozi sebut betul. 4 ini adalah utara, selatan, timur, barat. Nak katanya di mana jua kubur kamu, hatta atas gunung sekalipun yang orang tak boleh nak pergi, aku tahu di mana kuburmu. Bila Allah seru, dan pastinya seruan Allah bukan seperti cek 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 cek, mana adanya. Seruan Allah adalah sangka kala kedua. Maka semua bangun daripada kubur, datang dalam keadaan sa'i kepada tuannya, yakni Tuhannya. So panorama yang sedang digambarkan dalam ayat ini bukan sekadar burung hidup balik. Dan lebih menarik lagi kalau anda perasan, kenapa kena letak atas gunung? Artinya Nabi Ibrahim punya request berlaku ke tidak? Iaitulah, saya nak tengok bagaimana yang mati hidup semula menerusi burung kan. Sekarang dia letak burung tu atas gunung, turun balik dan panggil burung-burung berkenaan. Adakah Nabi Ibrahim akan nampak bagaimana daging-daging ini bercantum semula? Adakah Nabi Ibrahim akan nampak bagaimana roh ditiupkan? Jadi soalan, kenapa dia tak boleh tengok? Bahkan dia kena letak atas gunung, dia kena tunggu di bawah, cuk cuk cuk, baru turun. Allah Ta'ala nak ajar apa? Ini cerita Nabi Ibrahim terakhir dalam surah Al-Baqarah. Umat Nabi Muhammad, kita takkan jadi seperti Bani Israel yang melihat pelbagai mukjizat dan keajaiban. Kerana ternyata kepelikan mukjizat itu tidak membantu Bani Israel beriman kepada Rasulullah. Allah ajar kita, tidak semestinya kamu nampak, kamu beriman. Sebab kamu semua bukan seperti Nabi Ibrahim yang imannya bertambah kalau nampak. Maka hikmahnya Allah bagi tidak nampak Nabi Ibrahim, walaupun dia request benda tu. Allah hanya nampakkan hari pembalasan punya senario supaya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad belajar tak ada mukjizat pelik-pelik di akhir zaman melainkan Quran saja. Dan Quran menyuruh pada percaya hari pembalasan. Buatlah bekalan. Gitu menarik apa yang disebut dalam ayat tadi. Okey Ustaz, masa sangat mencemburui kita, tapi cemburu ada masa yang sangat. Okey, tak apa. Ada 2 soalan ni, tapi Ustaz kena jawab dengan ringkas sekali. Yang pertama, tahiyat akhir ada mention Nabi Ibrahim. Adakah disebabkan Nabi Ibrahim membina Kaabah?
Soalan kedua, doa jadikan diri aku dan zuriat keturunanku mendirikan solat. Adakah ini doa setelah selesai membina Kaabah? Soalan yang baik. Kalau tengok pada peta ni, saya jawab yang kedua je dulu. Kalau tengok kepada peta ni, kita ada ziarah yang ketiga. Jumpa tak? Allahu Akbar. Nampak tak ziarah yang ketiga, nombor 17? Okey, jadi kalau tanya Rabbi ja'alni muqimas solah tu, itu berlaku ziarah kali ketiga. Iaitulah Ishak dah besar, bukan baru lahir. Ismail apatah lagi, mungkin dah 30-40 umurnya. Soalan pertama tadi adalah? Soalan pertama, tahiyat akhir. Okey. Ada mention Nabi Ibrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi soalannya adalah, adakah sebab Nabi Ibrahim membina Kaabah? Adakah tahiyat tu disebabkan Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah? Kita tak perlu bataskan hanya kepada Nabi Ibrahim membina Kaabah. Saya meyakini Nabi ajar kita selawat kepada Nabi Ibrahim kerana berterima kasih atas banyaknya teladan yang kita perolehi daripada cerita baginda dalam Quran, yang tidak hanya cerita tentang pembinaan Baitullah. Okey. Ada lagi? Ada satu lagi, Ustaz. Paling lama bawa ibrah sirah ni, berapa lama Ustaz boleh bawa? Maksudnya adakah ada session yang pernah Ustaz bawa sampai 2 hari ke ibrah satu sirah ni? Kalau Nabi Ibrahim ke, Kak Rozi? Apa-apa surah pun, sirah dan surah. Sirah Nabi Musa 2 hari saya pernah buat. 2 hari. Tapi kita boleh bataskan. Kita boleh bataskan. Sebab saya rasa macam kita tahu ni pun rasa macam tak cukup. Macam Ustaz boleh elaborate banyak lagi sebenarnya. Rasa tak cukup. Tapi macam saya cakap, masa sangat mencemburui. Ustaz kena pergi 4.45 daripada sini sebab flight Ustaz pukul 6.30 ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Rozi, insya-Allah.